Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ridu dalam rancangan Ridu Klan. Hari ini saya ingin membahaskan satu topik berkenaan dengan rancangan perniagaan. Ramai individu ataupun kawan-kawan kita di luar sana ingin membuka perniagaan baru ataupun mempunyai perniagaan yang sedia ada, tetapi tidak mengetahui apa itu fungsi rancangan perniagaan dan bagaimana ingin membuat rancangan perniagaan. Okey. Hari ini saya akan menjelaskan sebagai ringkas berkenaan dengan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan biasanya fungsinya adalah mempunyai 3 fungsi. Fungsinya kepada yang membuka perniagaan baru. Khususnya fungsi yang kedua adalah untuk membuat pinjaman di institusi kewangan. Ini kebiasaan untuk perniagaan baru ataupun perniagaan lama. Khususnya yang ketiga adalah membuat perancangan dengan meningkatkan hasil perniagaan tersebut. Itu adalah kebiasaannya untuk perniagaan yang sedia adalah. Okey, kita akan menceritakan ketiga-tiga tersebut pada hari ini. Okey, fungsi untuk perniagaan baru saya akan terangkan dekat sini secara ringkas. Dia banyak tapi saya senaraikan 9, iaitu pertama sekali rancangan perniagaan berfungsi untuk perniagaan baru. Yang pertama, dapat mengetahui bidang ataupun aktiviti perniagaan yang hendak kita ceburi. Terus yang kedua adalah mengetahui sasaran pelanggan. Ketiga, mengetahui pesaing-pesaing yang akan terlibat yang dalam bidang yang kita hendak ceburi. Keempat, mengetahui peralatan yang hendak digunakan dan harga peralatan tersebut termasuk dengan spek dia sekali. Terus yang kelima adalah mengetahui metodologi yang mana satu sesuai untuk kita buat marketing atau pasaran. Seterusnya adalah yang keenam, mengetahui lokasi yang strategik. Pemilihan lokasi yang strategik untuk perniagaan yang bakal yang kita buka tersebut. Yang ketujuh adalah mengetahui bilangan pekerja yang kita perlukan dan latihan mana yang kita perlu sediakan untuk pekerja tersebut. Yang ke-8, rancangan perniagaan ini juga membolehkan kita membuat ramalan jualan dan keuntungan yang bakal kita perolehi. Yang ke-9, kita boleh mengetahui pembekal yang supply ataupun rantaian bekalan terhadap kita. Okey. Saya bagi satu contoh. Kita punya seorang kawan yang bernama Hafizul. Dia ingin membuka satu perniagaan baru. Okey, Hafizul mempunyai lebihan wang dan dia memutuskan untuk membuat pelaburan dalam bentuk perniagaan. Jadi Hafizul tidak mengetahui perniagaan apakah yang hendak ataupun bidang apakah yang hendak dia mencuburi. So, dengan menggunakan rancangan perniagaan, Hafizul dapat membuat satu kajian terhadap daerah tersebut ataupun daerah yang Hafizul tinggal tersebut. Dengan kajian tersebut, Hafizul mengetahui daerah tersebut mempunyai terlalu banyak institusi pendidikan, terlalu banyak sekolah-sekolah di daerah tersebut. Dengan kajian yang dibuat oleh Hafizul itu tadi, Hafizul telah memutuskan untuk membuka satu perniagaan, iaitu perniagaan berbentuk perkhidmatan mencetak dan menyalin fotostat. Jadi dengan fungsi rancangan perniagaan tersebut, Hafizul boleh mengetahui apa bidang ataupun aktiviti yang diceburi oleh Hafizul tersebut, iaitu perkhidmatan pencetak dan menjalin. Dengan fungsi yang kedua pula, mengetahui sasaran pelanggan, Hafizul mengetahui di tempat tersebut terlalu banyak pelajar. Hasil kajian yang dibuat Hafizul, terdapat 3 sekolah rendah, 2 sekolah menengah dan 2 institusi pengajian tinggi, iaitu awam ataupun swasta. Seterusnya dengan fungsi yang ketiga, mengetahui pesaing-pesaing. Hafizul mengetahui dan membuat kajian. Hasil kajian tersebut mendapati terdapat satu pesaing yang berada di daerah tersebut. Okey, yang fungsi keempat adalah peralatan. Hafizul mengetahui bidang yang diceburi dia adalah mesin perkhidmatan mencetak ataupun menyalin. Jadi peralatan yang hendak digunakan adalah mesin penyalin ataupun mesin pencetak. Dengan menggunakan rancangan perniagaan, Hafizul telah menyenaraikan segala model ataupun jenis-jenis peralatan yang hendak digunakan. Dengan rancangan perniagaan, Hafizul boleh memilih mana satu mesin yang bersesuaian dengan kemampuan yang dikehendaki. Okey.
Seperti contoh, mesin yang cetak atau penyalin yang ada di luar sana adalah Canon, Ricoh, Zero. Tapi mana satukah yang berkemampuan tinggi dapat memenuhi kemampuan ataupun keperluan perniagaan Afizul tersebut. Seterusnya adalah yang kelima yang kita cakap tadi, fungsi adalah metodologi mana yang sesuai untuk menggunakan pasaran. Okey, dengan rancangan perniagaan tersebut, Afizul telah mengetahui perniagaan yang hendak dibuka dan sasaran dan pesaing dia sekali. Dengan kaedah tersebut, dengan data-data tersebut, Afizul telah memilih satu kaedah, iaitu marketing dengan menggunakan brosur risalah ataupun Facebook. Kebiasaannya pelajar-pelajar sekarang telah mempunyai telefon bimbit ataupun peranti sendiri. Seterusnya yang keenam adalah lokasi strategik. Dengan rancangan perniagaan, Afizul boleh memilih lokasi-lokasi yang lebih strategik ataupun lebih dekat dengan pelanggan supaya memudahkan pelanggan mengunjung ke permis perniagaan Afizul. Dan Afizul juga menggunakan pendekatan tersebut untuk meletakkan lokasi perniagaannya lebih jauh daripada pesaing. Seterusnya adalah yang ketujuh, fungsi tadi adalah bilangan pekerja. Okey, Afizul boleh membuat, dengan berdasarkan rancangan perniagaan tersebut, Afizul boleh membuat satu alternatif berapakah bilangan pekerja yang hendak diperlukan dan latihan apa yang perlu disediakan kepada latihan pekerja-pekerja tersebut. Seterusnya adalah yang ke-8 tadi adalah ramalan jualan dan keuntungan. Afizul dengan menggunakan rancangan perniagaan, Afizul boleh menjangka berapakah hasil jualan dan keuntungan yang bakal diperolehi oleh Afizul. Dengan itu, rancangan perniagaan membantu Afizul merancang satu hala tuju ataupun misi ataupun satu matlamat objektif supaya dapat mencapai ramalan jualan dan keuntungan tersebut. So, yang ke-9 adalah mengetahui pembekal yang boleh supply barang kepada kita ataupun rantaian bekalan. Afizul telah memilih perniagaan iaitu perkhidmatan mencetak dan perkhidmatan penyalin. So, secara tidak langsung Afizul perlu memilih syarikat-syarikat ataupun pembekal yang boleh mensupply ataupun menyediakan bekalan toner, kertas ataupun mesin photostat ataupun penyeraan terhadap Afizul. So, dalam konsep tersebut, Afizul perlu membuat satu pengurusan rantaian bekalan, iaitu dengan menggunakan rancangan perniagaan tersebut, Afizul boleh mengetahui manakah lokasi kedai ataupun pembekal yang boleh supply secara cepat, secara murah dan lebih berkesan dan efisien bagi Afizul. Seterusnya kita akan sambung lagi topik ini pada rancangan perniagaan part 2 bersama saya Ridu. Kita akan jumpa lagi dalam rancangan perniagaan part 2 untuk menerangkan tentang bagaimana fungsi rancangan perniagaan dapat membantu dalam membuat pinjaman institusi kewangan dan seterusnya bagi perniagaan yang sedia ada untuk membuat perancangan bagi meningkatkan hasil perniagaan. Bersama saya Ridu dalam channel Ridu Klan. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe ke bawah. Okey, kita akan jumpa lagi. Saya Heri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.